Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ar-Rahmah wa syafi'il ummah. Al-Badr ad-Duja wa Siraj al-Munir. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertamanya buat semua adik kakak, tuan-tuan dan puan-puan, para duyufur rahman, ibu ayah, bunda, ayahanda, tuan haji dan tuan hajjah, datuk dating, tuan-tuan, semuanya, sahabat-sahabat yang dikasihi kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamanya dan buat selamanya adalah kita merapatkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita di antara insan yang bertuah masih diberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan amal yang soleh ketika jadual kematian kita telah ditentukan oleh Allah dan masa yang berbaki tidaklah lama lagi. Moga-moga kita dapat keakhiran husnul khatimah. InsyaAllah bila kita mulakan kuliah, mula sama-sama kita awalinya dengan baca doa di pagi hari. Doa yang di saat langit terbuka, di saat waktu pagi yang didoakan khusus oleh Nabi SAW, memberkati urusan umatnya di awal pagi.
yang kita buat awal pagi ni semuanya dalam barakah kerana didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita sedang berada dalam majlis ilmu, kita sedang dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, dia buka Facebook, dia buka siaran untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga-Nya. Masya-Allah. Insya-Allah kita hadiahkan surah Al-Fatihah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Seluruhnya kita hadiahkan buat kaum muslimin muslimat yang hidup yang telah meninggal dunia, ibu ayah kita yang kita sayang, keluarga kita, anak-anak, adik-beradik, zuriat keturunan kita yang hidup yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Quddus ya Salam, Ya Rabbus Samawati wal Ardh, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayyu ya Qayyum. Kami bermohon di pagi hari ini ya Allah, rahmati kami semua dengan keampunan-Mu. Kurniakan kami semua redha-Mu dalam kehidupan kami, kematian kami, dan juga urusan hisab kami di Yaumul Mahsyar. Yang kami mohonlah syurga-Mu ya Rabb. Jauhkan kami semua daripada murka-Mu. Jauhkan kami semua daripada azab neraka-Mu. Angkat penyakit jasmani dan rohani kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Akhirkan hidup kami dengan husnul khatimah. Bahagiakan rumah tangga kami, jagakan ia syurga sebelum syurga. Permudahkan urusan hidup kami ya Rabb. Angkat segala musibah, bencana, wabak. Jangan Engkau uji kami dengan apa yang tidak mampu kami menanggungnya ya Rabb. Takdirkanlah yang baik-baik dalam kehidupan kami. Jadikan ilmu yang bermanfaat yang dapat kami beramal dengannya ya Rabb. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan malaikat Engkau. Engkau yang menciptakan kami. Wa ana abduka, kami semua hamba-Mu. Wa ana ala ahlika, kami semua terikat dengan janji kami padamu. Wa wa'dika mastata'tu, kami akan usulkan ya Rabb untuk melaksanakan segala perintah-Mu, meninggalkan segala larangan-Mu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, kami mohon berlindung dari kejahatan, kezaliman, kekufuran yang telah kami lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, kami akui pada pagi ini ya Allah, betapa banyaknya nikmat yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, dan begitulah juga betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kami perbuat, kezaliman yang telah kami lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang boleh mengampunkan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada pagi ini kita masih lagi Taman Syurga itu adalah majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita nak baca hadis yang kedua. Ini kita ada baca satu hadis yang kita semua la tazuru qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kita semua ni tidak akan bergerak kaki di hadapan Allah di hari kiamat kelak, hatta yus'al an umrihi fima afnahu, sehingga Tuhan tanya kita tentang umur kita, apa yang telah kita perbuat sepanjang usia kita hidup dunia ni, apa yang kita gunakan umur kita ni untuk apa, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an ilmihi fima amila, dan tentang ilmu kita, apa yang telah kita buat, kita beramal ke tidak, kita sampaikan ke tidak. Ya, kita ilmu itu adakah menjadi ilmu yang nafi' atau tidak? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semakin kita belajar, semakin tercela diri kita. Semakin kita belajar, semakin rasa banyak dosa. Semakin belajar, semakin merendah diri. Ya, bukan semakin belajar jadi orang sombong. Bukan semakin belajar, semakin menghina orang, tidak. Tapi orang yang berilmu, orang ilmu yang nafi', semakin ia belajar, semakin ia melihat dirinya semakin hari semakin tercela di sisi Allah Ta'ala. Ya. Semakin ia menjadi seorang yang tawaduk, semakin menjadi orang yang sentiasa memperbaiki amalan dan akhlaknya. Kemudian kita dah baca wa'an malihi min aina katasabahu fima anfaqahu. Harta dari mana kita ambil dan ke mana kita dibelanjakan. Ini semua menjadi perkiraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an jismihi fima ablahu, dan juga tentang tubuh badannya, dengan apakah ia dibinasakan. Tubuh kita ni kalau kita sekadar nak jaga saja, orang nampak ramping, orang nampak comel, orang nampak sadar, tapi semayang berjemaah tidak, semayang tahajud tidak, semayang duha tidak, puasa pun tidak, ya, maka ia tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tubuh kita ni kalau kita gunakan, ya, dengan tubuh inilah kaki bergerak menuju ke masjid, kaki bergerak menuju dalam kita mencari nafkah yang wajib untuk keluarga kita. Tubuh kita inilah kaki kita bergerak menziarahi saudara mara kita, kerana Allah pun dapat pahala. Ya. Bukan hanya sekadar untuk ditunjuk-tunjuk, tetapi dalam konteks amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis yang telah kita baca sebelum-sebelum ni. Dan pada pagi ni kita akan membaca satu hadis yang kedua. Ya, siapakah yang akan menjadi peneman setia kita ketika mana kita pergi meninggalkan dunia ini? Ya, kita masih hidup di dunia ni, kita rasa suka ada ramai friends dalam Facebook, dalam Instagram, ya, dalam kita punya media sosial. Orang lagi ramai follower dia lagi rasa suka. Ya. Dia lagi rasa gembira, bahagia. Tidak salah. Memperbanyakkan kawan-kawan yang baik, yang soleh adalah satu tuntutan Nabi SAW. Betapa kawan itu memberi satu kesan yang besar dalam kehidupan seseorang. Kita kawan dengan orang miskin, orang susah, kita menjiwai kesusahan dia. Ya. Kita kawan dengan orang nelayan, kita tahu macam mana susahnya seorang nelayan nak cari rezeki dan nafkah dia. Ya. Kita orang biasa kawan dengan orang kaya. Maka kita tak sedar, kita balik ke rumah, kita menuntut daripada suami kita apa yang isteri orang kaya buat. Akhirnya kita menyusahkan keluarga kita. Ya. Orang pakai beg mahal-mahal, kita nak beg mahal-mahal. Orang beli kereta mah, kita nak kereta mah. Ya. Orang beli kereta baru, kita nak kereta baru. Sebab apa? Sebab pengaruh kawan. Betapa besarnya sahabat dan kawan. Jadi memperbanyakkan kawan-kawan yang soleh, bagus. Ya. Tengok dalam wall Facebook, tengok orang baik-baik, suka mendoakan kebaikan-kebaikan. Baca yang dia posting itu satu manfaat. Ya. Kita tengok dia terinspirasi. Ya. Orang baik-baik. Barangkali kita berjaya hari ini sebab doa insan-insan ini.
tanpa kita sedari, urusan kita Allah mudahkan. Kadang-kadang kita bangun pagi rasa tenang, rasa bahagia. Satu nikmat yang tidak boleh dimiliki oleh orang kaya. Tapi Allah beri pada orang yang bahagia, orang yang hatinya dekat dengan Allah Ta'ala. Barangkali apa yang kita nikmati hari ini lah hasil daripada doa kawan-kawan kita. Subhanallah. Memperbanyakkan teman, berteman dengan orang yang baik. Nikmat yang paling besar. Kita hidup, dia mendoakan. Kita pergi, dia mendoakan kita. Syafaat. Dunia, di alam barzah, sehingga ke hari akhirat. Boleh bersyafaat. Tetapi, dalam kita berteman-teman yang baik. Sebab tu lingkungan kita ni kena positif. Seorang pergi daripada kita, jangan bimbang. Jangan berduka cita. Jangan tangisi. Jangan rasa sedih. Kerana Allah nak ganti orang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Kawan kita khianati kita, kawan kita buat tak baik pada kita, dia pergi. Usah dipandang dia. Jangan dikesali. Jangan rasa diri kita yang hina. Tapi yakinlah Allah Ta'ala nak ganti yang lebih baik. Sebab tu kita ajar dalam kehidupan kita ni, bila kita ada ujian dan musibah, bukan hanya kematian. Kawan kita mengecewakan kita, orang hina kita, orang tak hargai kita dalam kehidupan. Maka kita angkat tangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua mari daripada Allah. Dan kita akan balik pada Allah. Bukan pada orang. Bukan pada pandang sisi manusia, tidak. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala di atas ujian yang Engkau beri padaku ni. Wa akhlif li khairan minha. Kau gantikanlah ya Allah kawan aku ni dengan kawan yang lebih baik lagi. Gantikanlah orang yang telah kau ambil ni dengan orang yang lebih baik lagi. Gantikanlah dia ni dengan orang lebih baik lagi. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, bila kita tengok, kadang-kadang kita bersihkan kawan-kawan Facebook kita ni, kita buang hak tak baik ni, kita masukkan hak baik-baik. Masya Allah, kita rasa satu kedamaian, ketenangan. Ya. Jadi teman itu penting. Tetapi yang kita nak baca pagi ini ialah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Siapakah teman kamu yang paling setia? Ya. Siapa teman kamu yang akan menemani kamu sehingga dia boleh masuk ke dalam liang lahat? Ni hadis yang kita nak baca. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi SAW, yatba'u mayyita salasat, akan mengikuti ke perkuburan itu tu. Menghantar ke jenazah seseorang ke kubur ni ada 3 orang. Ada 3 golongan. 3 benda akan ikut kita pergi ke kubur. Bila mana ni? Bila kita mati. Ya. Sebab berbicara soal mati ni paling idea, paling tepat, paling evergreen, setiap hari, setiap masa. Topik yang tidak pernah basi, topik yang paling menarik dibicarakan adalah soal mati. Sebab Nabi sebut, orang yang paling cerdik, orang ingatkan kematian. Itu orang paling cerdik dalam kehidupan dia. Orang yang paling baik, akhlaknya yang paling terpuji. Itu manusia yang paling baik. Jadi, yang akan ikut mayat ke perkuburan ni, kata Nabi SAW, 3. 3. Yang pertama, ahluhu. Yang pertama kata Nabi SAW, keluarganya. Bila kita meninggal dunia, isteri, anak, suami, adik-beradik kita, mak ayah kita, cucu cicit kita, saudara kita, mak saudara, pak saudara, sepupu, sepapak, semua akan hadir datang. Alhamdulillah, moga-moga mereka bersama-sama baca Quran untuk kita beri syurga pada dia, dibebaskan daripada azab kubur. Jadi kita kena tahu dalam perkara yang kita buat ni supaya kita dapat kelebihan. Sebab tu kadang-kadang sayang setengah orang bila dia meninggal dunia, dia ni pergi masjid 5 waktu, tapi bila dia meninggal dunia, semayang di rumah dia adalah kecil. Tuan-tuan tengok, benda kecil je ni, benda ni simple, tetapi kalau kita buat tak kena cara dia, maka kadang-kadang kita ada sedikit kerugian. Orang yang meninggal dunia ni 5 waktu semayang berjemaah, Masya Allah, kita kenal dia, bagusnya semayang. Bila dia meninggal dunia, memang kita mengharapkan semayang di masjid.
Semayang di tempat yang orang ramai boleh semayang. Tiba-tiba keluarga dia kata kita semayang di rumah. Rumah dia pula nak muat 40 orang tak boleh, rumah kecil. Jadi ni kadang-kadang bila kita buat tidak di atas dasar ilmu, jadi mengundang kerugian dalam kehidupan kita. Ya, sebab tu tuan-tuan semua, pentingnya ilmu dalam kehidupan ni. Apa yang kita nak buat mesti ada panduan dia. Ya, mesti ada panduan. Jadi bila seorang tu mati, yang pertama akan ke perkuburan tu keluarga lah. Ya. Jadi saya tambah sikit lagi ni dalam bab kematian ini, sebaik-baiknya kita nak meramaikan orang solat jenazah. Banyak hadis-hadis yang menceritakan kelebihannya. Bahkan Nabi ajar kita bila orang ni mati, sebutlah kebaikan-kebaikan dia. Sehingga Nabi kata wajib bagi dia tu syurga. Wajib bagi dia syurga. Bila dia mati, orang sebut kebaikan dia. Hari ni kita kongsi satu lagi, tanda mati husnul khatimah. Yang pertama, sebelum ni kita kata semakin bertambah umur dan usia dia, semakin banyak amal soleh dia. Hari ni lebih baik daripada semalam. Yang kedua, semakin dia berumur, akhlak dia semakin baik. Semakin baik akhlak dan perilaku dia. Yang ketiga, bila dia mati, subhanallah, semua orang puji dia, semua kata dia orang baik. Sebab tu masa kita hidup ni tuan-tuan bermanfaat lah. Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia ni di dunia ni ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang. Jadi anak khidmat untuk mak ayah. Ya. Kita jadi seorang pekerja, kerja dengan penuh bersungguh. Dapat hadis Nabi SAW. Inna Allah yuhibbu iza amala ahadukum alam amala ayyutqinah. Allah suka bila kamu buat satu pekerjaan, satu amalan. Amalan yang kamu buat tu dengan bersungguh-sungguh. Allah suka amalan itu. Subhanallah. Bukan Allah saja suka. Bos kamu, majikan kamu, rakan sekerja kamu akan sayang kamu. Sebab dia tengok kamu ni rajin, suka tolong. Tengok sampah, buang sampah. Tengok tak kemah, tolong kemah. Membahagiakan orang, menggembirakan orang. Ya. Itulah peluang yang boleh kita buat ketika kita hidup di dunia. Bila kita mati, orang menyebut kebaikan kita. Orang kenal jasa kita. Orang ingat kebaikan-kebaikan kita. Bila orang sebut-sebut ni lah Nabi kata, wajabat lahu jannah, bagi dia syurga. Subhanallah tuan-tuan. Ya. Jadi masa kita hidup ni pastikan jadi orang yang bermanfaat. Di mana lapangan kita duduk, di mana tempat. Kalau di rumah kita tolong, dalam rumah tangga. Kalau di luar rumah dengan anggota masyarakat. Ya. Kalau kita pergi ke masjid, kita sapu masjid, kita buat apa-apa, tengok kotor kita tolong bersih. Bukan nanti orang suruh kehidupan kita ni. Ya. Tubuh kita ni digerakkan dengan inner drive kita, dengan iman, dengan takwa yang ada ni lah yang menggerakkan kita untuk buat amal yang soleh. Ya. Jadi itu yang terbaik. Kemudian yang begini tak apa dia jadi keluarga. Ingat kalau boleh pesan kat anak-anak kita ni, kalau mak mati, kalau ayah mati, satu mangsa nanti, kalau boleh semayang nak lama. Dan kalau kita tahu dah rumah kita, kapasiti rumah kita ni boleh muat 20 orang. Comfort tak semayang di rumah, cari masjid. Sebab tu masa kita hidup ni kita nak pergi masjid. Kerana akhirnya nanti ya, hari ni kita hidup belakang, satu masa kita pergi depan. Kita jadi tempat untuk imam duduk belakang. Kita akan disembahyangkan. Ini orang sebut, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Ya. Lepas tu tuan-tuan semua, pesan ke keluarga kita, nanti kalau mak mati, kalau ayah mati, kalau saya mati, kalau boleh, saya nak semayang ni ramah. Ya. Betapa ramanya kita ni menuntut, minta sesuatu daripada keluarga kita, daripada suami, daripada isteri, anak-anak. Satu benda yang belum pasti. Ya. Jarang orang berwasiat. Wasiat perkara yang dijanji oleh Nabi SAW. Ya. Sebab tu tuan-tuan semua, adakan wasiat. Antara wasiat kita apa dia? Bila kita mati nanti, ya, kita nak minta siapa? Anak kita yang paling soleh, mana nak imamkan contohnya. Ya. Nak semayang kita di mana? Kabul lalu, bagi tahu tu, nak semayang tempat yang paling ramai orang. Seramai mungkin usahakan. Sebab tu kita tengok bila ada kematian, ada keluarga dia memang mencari. Mari kat saya ni kata ustaz, minta tolong nak belajar tahfiz untuk solat jenazah. Dia pergi lagi kat tahfiz lain, cari lagi.
usaha anak dia tu. Sebab apa? Pesan mak dia, pesan ayah dia. Nanti ayah mati, mak mati, kamu pergi cari semua sekolah tapis ni, kamu ramaikan, tolong iklankan, minta ramai orang mari sembahyang. Ya, ni kaedah, ni cara dia. Kita nak dapat kelebihan-kelebihan yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama Nabi kata, bila kita mati ni, hak akan ikut kita pergi ke kubur, sudah tentulah anak beranak. Mustahil seorang adik-beradik, adik dia mati dia tak pergi ke kubur. Mak dia mati dia tak pergi hantar kubur. Yang pertama Nabi kata, ahluhu, keluarga dia. Yatbi'ul mayyita salasah. 3 perkara, 3 golongan yang akan ikut jenazah ke kuburannya. Yang pertama disebut ahluhu, keluarga dia. Ya. Yang kedua wa maluhu. Yang akan berikut kita ni pergi ke kubur, harta benda kita. Ya. Harta yang kita usaha ni akan pergi bawa. Kereta kita, anak kita bawa kereta kita pergi. Ya. Akan pergi bawa bersama-sama. Dan yang terakhir Nabi kata wa amaluhu. Yang ketiga adalah amalan kamu. Apa yang kita buat hari ni akan mengikuti kita ke kubur. Ya. Kata Nabi SAW, fayarji'ul isnain. Akan balik 2. 2 balik, wa yabqa wahid. Yang balik ini adalah keluarga. Yang balik ialah harta. Kereta kita, harta kita tu balik semula. Ya. Yang hantar kita ke kuburan akan balik kembali. Ya. Wa yabqa wahid. Yang tinggal hanyalah satu saja. Ya. Yang disebut oleh Nabi, yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan balik itu adalah keluarga kamu dan harta benda kamu. Wa yabqa amaluhu. Yang kekal itulah amalan kamu akan setia bersama kamu. Ini yang saya maksudkan dalam mukadimah tadi. Kita rasa bahagia dapat teman-teman yang baik. Tak salah, tak salah. Meramaikan friend, kawan-kawan, orang yang bersama kita, orang baik-baik, satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Satu rahmat. Dapat doa, dapat syafaat dunia akhirat. Dapat banyak kebaikan. Ya. Tetapi dalam konteks hakikat yang sebenarnya, ya, teman kita yang paling setia itu adalah amalan kita. Amalan kita. Lepas tu kita nak main Facebook, boleh. Nak Instagram, boleh. Ya. Nak WhatsApp, boleh. Tetapi jangan sampai kita ber-Facebook, ber-WhatsApp, ber-Instagram, kita tinggal semayang duha. Jangan sampai Facebook, WhatsApp, Instagram, tak semayang berjemaah, tak pergi masjid. Jangan sampai kita ber-WhatsApp, Instagram, ber-Facebook, kita tinggal zikrullah, istighfar kita. Ya. Jangan sampai kita ber-WhatsApp, ber-Facebook, ber-Instagram, kerja kita yang asalnya ibadah, akhirnya kita makan gaji yang syubhah, gaji yang tidak barakah. Sebab apa? Tempat kerja dah ada peraturan. Di tempat kerja tak boleh bermain WhatsApp contohnya. Tapi kita pergi oleh kerana seronok sangat kawan-kawan yang teruja sangat ni, akhirnya kita melanggar peraturan. Kita bawa balik pula makanan dan rezeki yang syubhah untuk anak-anak dan keluarga kita. Anak-anak keluarga kita pula jadi kerah hati, payah nak solat, payah nak dengar cakap. Itu yang biasa berlaku. Jadi tempat kita ni tuan-tuan, ramai mana orang datang, ya, mengadu tentang anak-anak dia, keluarga dia, ya. Dan memang kebanyakannya bila kita muhasabah, kita tanya balik. Bila kita suruh dia, cuba cek betul-betul, ya, di mana, ya, muhasabah ni apa masalah pun dia. Kebanyakan, yang boleh saya bagi, kebanyakannya ialah daripada hasil yang syubhah. Kita pergi kerja, saya pernah sebut, guru saya pernah pesan, kalau kita dalam final exam, kita belajar universiti, dalam final exam, kita belajar universiti, kita meniru kawan kita. Kita tiru dalam peperiksaan. Kita dapat CJ, oh cemerlang. Kita bekerja dengan CJ yang kita meniru, kita boleh hasil dia, dah jadi syubhah. Subhanallah tuan-tuan. Itu yang menyebabkan hati kita keras, payah nak menangis di waktu malam. Keluarga kita panas macam, tidak ada mawadah warahmah. Dan selalu kita sebut, selalu kita pesan, bila mana kita bersedekah. Dan memang kita hidupkan sunnah bersedekah ni setiap hari dalam hidup kita. Minta Allah bersihkan hati benda kita. Masa kita letak duit dalam tabung, masa kita nak online, nak transfer ni, ya Allah, aku bersedekah ni
ialah kita minta Allah ampun dosa kita, sembuh penyakit kita, untuk niat mak ayah kita. Dan jangan lupa juga minta supaya dengan sedekah ni Allah bersihkan hati benda kita daripada yang syubhah. Allah beri kelazatan, kenikmatan kita dalam ibadah. Betapa ramainya orang yang terpalit dengan benda ni. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dari sudut hadis yang kita baca ni, inilah kesudahan persahabatan. Dunia ni Nabi buat perumpamaan, kita ni bersahabat dengan 3 ni. Yang pertama, ahluhu, keluarga kamu. Yang kedua, wa maluhu. Yang ketiga, hamaluhu. Nabi buat satu perumpamaan bahawa dalam kehidupan kita ni seolah-olahnya kita bersahabat. Yang pertama, keluarga. Tanyalah sesiapa pun, keluargalah orang paling suka dan sayang. Bukti dia, tengok waktu kerajaan mengumumkan boleh merentas negeri, PKP, subhanallah, masing-masing dengan gembiranya. Siapa hari ni ada lagi hok balik raya, rayakan sebulan, dia tulis hashtag tu, rayakan sebulan. Nak balik beraya ni, terujanya berjumpa dengan ahli keluarga, mak, ayah, anak-anak, tok, cucu, cici. Sukanya kita. Dan itulah kegembiraan yang sebenarnya Allah Ta'ala jadikan ketika mana? Ketika kita di akhirat kelak. Di antara nikmat ahli syurga setelah melihat wajah Allah, setelah bertemu dengan Nabi SAW, yang ketiga, dihimpunkan bersama zuriat dan keturunan, cucu cicit kita yang kita tak kenal. Kalau kita mati dulu, kita tak kenal cicit kita. Betapa ramai hari ni tok ki tok nyang kita hak mati, dia tak kenal apa kita. Saya tak kenal tok nyang saya dulu, dia tak kenal saya. Tetapi dalam syurga Allah himpun, oh ni tok nyang kita, subhanallah, jumpa, bahagia. Alif, mawaddah, warahmah, sakinah, semuanya itu ada dalam syurga, subhanallah. Jadi persahabatan dan kebahagiaan yang Allah Ta'ala jadikan ketika mana kita hidup di dunia ni, Nabi SAW gambarkan dengan 3 orang sahabat. Yang pertama, ahlu, keluarga kamu. Semua orang sayang anak, sayang suami, sayang isteri, sayang mak ayah dia, sayang keluarga dia, adik-beradik dia. Tetapi orang yang kita sayang ini, mereka hanya dapat hantar kita ke perkuburan saja. Paling tidak 3 orang turun, satu di kepala, satu di pinggang, satu di hujung kaki. Pak turun jenazah. Lepas turun, dikebumikan, kita semua akan ditinggalkan. Tak sampai 10 jam, tak sampai lama, kita akan ditinggalkan. Itulah persahabatan, itulah kasih sayang. Itulah pemutus nikmat. Lalu mati ni dianggap pemutus nikmat dan kelazatan. Mati inilah yang dianggap satu perkara yang mengerikan, kerana dia memutuskan kasih sayang, memutuskan kita dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Ia memutuskan segala kenikmatan-kenikmatan ketika hidup di dunia. Jadi keluarga kita ni akan pergi, meninggalkan kita semua, melihat badan kita yang terbujur kaku di dalam liang lahat. Kemudian oleh kerana itulah saya selalu sebut, kalaupun memang kita suka kan kawan ramai, kalaupun kita Allah Ta'ala takdirkan orang tak suka kawan kita, ataupun kita ni terbuang, tak ada orang, orang lain sukanya kehidupan, ada life, ada kehidupan, kita ni duduk rumah, kita rasa kita ni macam keseorangan, kita rasa kita tak macam orang lain, pun kita dapat keuntungan. Sebab Allah nak didik kita ni berkhalwat, nak didik kita ni dengan bersahabat dengan amalan kita. Orang yang ramai kawan, alhamdulillah, dapat doa kawan-kawan, dapat semangat positif mereka, dapat nasihat mereka. Tapi kalau Allah takdirkan dalam hidup kita ni kita tak ramai kawan, orang pun tak berapa suka nak berkawan dengan kita, kita pun rasa macam seolah dalam kampung kita, dalam negeri kita, dalam dunia ni, kita ni tersisih. Pun tidak mengapa, kerana teman kita yang paling baik itu adalah amaluhu, amalan kamu. Ini akan teman kamu di kubur. Batu setengah-setengah ulama kata kita ni disuruh berkhalwat, beruzlah. Kalau Nabi SAW dulu beruzlah, berkhalwat di Gua Hira, di Jabal Nur. Zaman kita khalwat kita ni, uzlah kita tengah malam, di waktu malam yang sunyi, kita dengan Allah Ta'ala. Siang kita dah banyak dah dengan kawan-kawan kita ni,
Aktiviti kita dah banyak dah di media sosial. Tapi kena ada waktu kita dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang Allah Ta'ala takdirkan dalam kehidupan dia, dia tidak ada ramai kawan-kawan. Ya. Maka jangan bimbang. Kerana Allah memilih kamu untuk bersahabat dengan teman yang paling setia, iaitulah amaluhu, amalan kamu. Itu yang paling setia. Maka kita orang beriman tak perlu gundah gulana. Tak perlu rasa bimbang. Kalau buka Facebook kok, friend kita ada 2-3 orang saja. Contohlah. Dah. Ya, ataupun kalau kita ada keluarga pun, keluarga tak terima kita. Seorang diri je. Tak apa. Ingat, keluarga pun setakat lubang kubur dia takkan turun. Setakat tu saja. Yang akan teman kita yang terbaik, yang akan bersama kita adalah amaluhu, amalan kamu. Sebab tu walaupun kita keseorangan, Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi Nuh AS, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. 1000 tahun kat 1000 tahun dakwah dia. Kalaupun dia seorang diri, tidak ada masalah. Kerana ukuran kejayaan kita bukan ramai pengikut, ramai kawan, tidak. Kerana itu dalam surah Yasin, ya, bila Allah Ta'ala cerita kisah, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Allah Ta'ala hantar kepada sebuah penduduk kampung 2 orang rasul. Tak cukup 2 orang rasul, Tuhan kan tambah lagi, fa'azzazna bisalil, 3 orang rasul, seorang je beriman. Tidak ada masalah. Kerana teman setia kita, wa yabqa wahid, yang akan kekal satunya bersama-sama dengan kita nanti di dalam kubur tu ialah amalan kita, apa yang kita buat ni. Pahala diberi bukan berdasarkan ramai orang ikut kita, ramai orang like, ramai orang follow, tidak. Pahala diberi apa yang kita buat. Pahala diberi apa yang kita sumbangkan untuk agama Allah Ta'ala. Ya. Soal orang nak terima, orang ikut, orang terkesan tak terkesan, itu kerja Allah Ta'ala. Yang bekah hati orang, yang menjentik hati manusia ni nak terima hidayah, nak rasa lonok. Kan kita semua alat wasilah. Yang menggerakkan lisan ini bergerak Allah Ta'ala. Yang menjentik hati kita Allah Ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh kerana itu, ya, jangan gundah dengan. Orang beriman, hidup dia sentiasa tenang, hidupnya sentiasa bahagia, hidupnya sentiasa redha dengan ketentuan Allah. Tuhan takdirkan dia tak ada kawan pun, tak apa. Tuhan takdirkan keluarga dia buang dia pun, tidak apa. Kenapa? Dia sudah yakin bahawa teman akrab dia yang akan menjadi bekalan dia, temannya ketika mana dia ke alam barzah, masuk dalam kubur, amaluhu, ialah amalan dia, bukan ahluhu. Keluarga dia tak akan turun ke dalam kubur. Subhanallah. Ya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh kerana itulah, ya, kita disuruh, ya, ada waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jangan siapa berkawan, jangan siapa kita lara, jangan siapa kita leka dan lalai. Dan Allah Ta'ala takdirkan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitulah pula harta yang kita kumpulkan, membanting tulang, memerah keringat. Allahu Akbar. Bab pitih ni tuan-tuan, ya, kadang-kadang mempertaruhkan nyawa. Ni saya duduk ni di Cendering, di sebelah Cendering ni ada dipanggil Rusila. Kan biasa kita buat lah kita tunjuk lah. Sebelah Cendering ni Rusila. Di Rusila ni ada satu tempat nama Lubuk Mandi, tempat orang cari emas. Orang cari emas. Jadi emas ni, ya, orang ramai mana orang cari-cari emas, gali-gali emas, akhirnya dia tak sedar, dia gali-gali emas, tanah jatuh mati dalam emas. Dan sifat emas ni, sebut tuan-tuan, tanyalah orang biasa cari-cari emas ni dalam hutang mana. Dia kata betul Ustaz, kata saya pergi kuliah, saya cerita waktu-waktu maghrib, waktu-waktu solat, inilah waktu-waktu yang kadang-kadang Allah menguji kita. Ya. Orang pergi memancing, nak dapat udang, nak dapat ni, orang azan maghrib, dia mari. Jadi kita nak pilih, nak semayang ke nak udang, nak semayang ke nak ikan. Orang cari emas, gali-gali emas. Ketika azan maghrib, emas keluar, nampak emas. Jadi dia lagi seorang nak duk ayat emas, cari emas, gali-gali, akhirnya jatuh, mati dalam emas. Masya Allah tuan-tuan. Manusia sanggup mati kerana harta. Manusia sanggup hilang maruah kerana harta. Menipu, rasuah, khianat pada orang, tikam orang belakang, buat macam-macam, jatuh nilai diri dia kerana harta. Lepas tu banyak ayat-ayat dalam Quran menceritakan pada kita, ya, bagaimana Allah Ta'ala
bila dia minta kita berkorban, minta harta. Kerana Tuhan tahu kita sayang harta lebih pada nyawa lagi. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Surah As-Saff. Allah Ta'ala kata, "Hei orang beriman, hal adullukum, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan dengan kamu?" Oleh kerana manusia ni suka berniaga, masuk kursus sana, masuk kursus sini, nak jadi jutawan, saham lagi, itu lagi, macam-macam lah. Seka-seka yang kita tengok di depan kita hari ni, semua dengan semangat, dengan hari ni lebih macam ni. Kita punya motivasi tu dalam kita nak mencapai harta. Jarang orang yang bermotivasi syurga, redha Allah, syurga. Lepas tu kita bangun pagi, ketika nak bangun tahajud ni, rasa ngantuk, letih badan, letih penat ni, kita bangun kata, "Ya Allah, nas'aluka ridhaka wal jannah." Aku nak redha dan syurga-Mu. Tuan-tuan bangun, mandi, insya-Allah syaitan akan lari. Mengantuk hilang. Tahajudlah, sembahyanglah. Ketika itu datang rahmat Allah Ta'ala. Ya. Maka Allah Ta'ala ditahu sifat manusia ni suka pada harta. Lalu Allah sebut dalam Quran, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Ya orang beriman, Allah guna kalimah perniagaan. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh selamatkan kamu daripada azab neraka yang pedih? Subhanallah. Tuhan-tuhan, Allah Ta'ala ajak berniaga. Dalam ayat lain banyak lagi. Dalam ayat lain, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah." Allah membeli daripada orang beriman itu nyawa dia, diri dia, harta benda dia, bi anna lahumul jannah, dengan Allah nak gantikan syurga untuk dia. Berjual beli dengan Allah. Subhanallah. Dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala tawarkan, "Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan pada kamu semua satu perniagaan yang boleh selamatkan kamu daripada azab neraka yang pedih? Apa dia perniagaan itu? Tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah, wa rasulihi, beriman pada Nabi SAW, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad, kamu berjuang meninggikan li'alla kalimatullahi hiyal uliyah. Hidup kamu bukan untuk makan dan minum saja, bukan untuk jaga tubuh badan kamu saja, tapi hidup kamu untuk bermanfaat untuk agama Allah Ta'ala. Li'alla kalimatullahi hiyal uliyah, tinggikan agama Allah Ta'ala. Ayang kusuddin wa ana hayyun, kata Sayyidina Abu Bakar. Adakah agama ni berkurang? Aku masih hidup lagi. Orang duk posting banyak-banyak Facebook, kita posting tentang Islam, kita posting hadis-hadis Nabi SAW, kita mengajak manusia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehidupan kita. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta benda kamu. Nombor satu Tuhan sebut harta benda dulu. Bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala sebut harta dulu, ya, menunjukkan bahawa Allah tahu manusia sayang harta lebih daripada nyawa dia lagi. Lepas harta baru nyawa. Bi amwalikum wa anfusikum. Banyak ayat-ayat Quran, amwalikum wa anfusikum. Harta dulu baru diri kamu. Kerana untuk membanting tulang orang boleh, tapi nak keluar duit daripada poket bukan semua orang boleh. Ya. Orang boleh tolong, tapi bila minta duit kita akan rasa berat. Sayang duit, sayang. Ya. Ni tuan-tuan kita kena faham. Sebab tu kita hari ni sudah duduk di tempat yang kita duduk bulan, kita dah nak masuk fasa berkorban. Kalau tuan-tuan kaji, tuan-tuan tengok dari sudut syariat yang Allah Ta'ala buat, kita semayang, ya, puasa ada modal duit ke tidak? Puasa tidak ada modal duit, tidak ada modal harta. Diri kita tak boleh buat benda yang halal, ya, yang kita buat di bulan lain pada bulan Ramadan. Ya, Allah Ta'ala nak ajar, nak didik ruh menjadi imam, jasad menjadi makmum. Puasa tak berkait dengan harta. Ya, solat, ya, kita berpuasa bulan Ramadan, tapi ingat kita ada satu syariat lagi. Bulan kita berkorban, datangnya hari raya Aidul Adha,
bila mari Zulhijjah, bila marinya bulan orang nak pergi haji. Saya nak tanya tuan-tuan, pergi haji ni rukun Islam. Ya, rukun Islam yang kelima. Kita mesti bercita-cita nak pergi haji. Tak boleh kita tak ada langsung simpanan, tak ada langsung dalam kepala kita ni kita simpan duit nak pergi haji, tak boleh. Mesti ada, sebab dia rukun. Mesti ada. Moci-moci di kampung yang tak kerja-kerjaan siapa haji. Moci-moci kampung yang membati tulang siapa haji. Orang pergi nelayan, hari ada rezeki, ada tak ada rezeki, siapa dia ke Mekah menunaikan haji. Ni kita yang dapat rezeki tetap, kenapa tak siapa kita. Ya. Jadi saya nak bagi tahunya tuan-tuan semua. Menunaikan haji ni rukun. Ya. Nak pergi haji dengan apa? Nak pergi haji dengan duit. Nak berkorban. Korban dengan apa? Nak masuk bahagian korban dengan apa? Dengan duit. Maknanya ada ketika Allah menguji kita dengan bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Allah Taala nak uji kita dengan duit itu. Jadi duit inilah benda yang Nabi kata bersahabat dengan kita di dunia. Manusia memerah keringat, sanggup mempertaruhkan nyawa, meninggalkan tanggungjawab, tinggal anak-anak, tinggal keluarga, yang terpisah berbulan-bulan kerja di luar negara, yang kerja di lautan, 2 minggu di darat, 2 minggu di laut, ya, yang kerja pagi balik malam, ya, membiarkan kadang-kadang anak-anak dan keluarga kita. Ya, betapa akhirnya kita membati tulang cari duit siang malam. Duit yang kita cari ni kita tak bawa ke akhirat. Rugi tak kita? Itu kerugian kita. Sepatutnya duit yang kita cari ni, duit ni adalah duit yang kita bawa ke akhirat. Itu hak kita. Itu milik kita yang hakikinya. Tapi betapa ramai ini orang yang cari harta tinggal di dunia. Itulah kerugian yang paling besar. Bawa ke akhirat dengan bersedekah. Bawa ke akhirat dengan kita tukarkan duit kita. Nak pergi ke Jepun tukar yen, nak pergi ke Saudi tukar riyal. Tuhan dah tunjuk di dunia ni. Ya, nak bawa ke akhirat dengan kita menginfakkan harta benda kita pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ya, kita melihat betapa banyaknya orang yang tertipu dengan mengumpulkan harta benda dunia. Ya, bila datangnya kematian baru dia sedar. Sebab tu kata Sayyidina Ali, manusia ni semuanya dalam keadaan tidur. Ya, kita semua ni kata Sayyidina Ali tidur. Bila datangnya kematian baru kita terjaga. Cuba tuan-tuan bayang, orang baru terkejut tidur macam mana? Bangun tidur, dah macam ke baru sedar. Di situlah penyesalan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah apa yang kita baca pada pagi ini, moga dia memberi manfaat kepada kita semua. Yang kita kena ingat betapa besarnya apa yang disebut oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW ni orang paling, dia tidak akan menipu. Hadis-hadis Nabi ni benar semuanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap ikut nafsu dia. Tapi apa yang disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka marilah kita mengambil jadi orang yang paling cerdik. Orang paling cerdik, orang ingatkan kematian, buat persiapan untuk kematian. Dan orang paling cerdik meletakkan daripada 3 golongan sahabat dia ni, ahlu, keluarga dia, ya, wa maluhu, harta benda dia, wa amaluhu, yang paling penting adalah amalan kita. Ya, kita pergi meninggal dunia tanpa keluarga. Kita pergi meninggal dunia tanpa harta yang kita cari ni, kecuali harta yang kita bawa ke akhirat, kecuali anak soleh yang telah kita bina mereka. Tapi yang paling penting adalah yang akan kekal bersama kita di alam barzakh sana ialah amalan kita. Ya, maka tuan-tuan jangan tertipu dengan dunia. Jangan dibuai mimpi yang terlalu indah dengan keluarga. Sehingga Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya orang beriman, jangan kamu semua dilalaikan oleh harta benda dan juga anak bina keluarga kamu an dzikrillah, daripada kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun.
Siapa yang kehidupannya dilalaikan oleh dua perkara ni, dilalai oleh harta, dilalai oleh anak bina, sama dengan hadis yang kita baca ni, faulaika humul khasirun. Kata Allah Ta'ala, mereka itulah orang yang paling rugi dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memperbanyakkan berbuat kebajikan, buat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu bersama dengan orang yang suka buat kebaikan. Banyak buat kebaikan, banyak buat ketakwaan, buat bekalan akhirat kita yang terbaik untuk kita bawa bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, moga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Allah Ta'ala memandu dan memimpin kita semua dalam kehidupan kita yang sementara ini. Yang paling penting, ada waktu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, bersedekah, sembahyang berjemaah, sembahyang tahajud, ya, membaca Quran Al-Karim, berselawat pada Nabi SAW. InsyaAllah sama-sama kita pertingkatkan, moga kita semua mendapat husnul khatimah. Dan yang paling penting, sebenarnya itulah amalan kita, ya. Itulah teman setia kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, baiklah, belum kita berakhir, kita aminkan doa waktu matahari dah naik ni, masya-Allah. Moga Allah mendengar permohonan kita, kerana kita semua ni adalah pendosa-pendosa. Kalau kita muhasabah tengok hadis yang kita baca ni kan, subhanallah, kita kejar ke dunia, kita kejar harta, tinggal anak-anak, tinggal keluarga kita, tidak terdidik mereka dengan baik. Betapa banyaknya dosa-dosa kita, ya. Kadang-kadang kita bermuhasabah, itulah yang menyebabkan, ya, kita rasa, ya, satu perasaan yang sangat sedih dalam kehidupan kita. Kita kejar benda yang tidak pasti, ya. Kita tinggal benda yang pasti dijanji oleh Nabi SAW, ya. Maka marilah, moga-moga amalan kita semua ni menjadi teman kita di akhirat nanti, insya-Allah. Sekadar tu yang boleh kita sampaikan, ya. Dan marilah akhirnya kita mengangkat tangan, menghadirkan hati-hati kita. Moga Allah Ta'ala anugerahkan kita semua halawatul ibadah, kenikmatan dan kelazatan dalam ibadah kepadanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Wadud, ya Qabil at-Tawbah, ya Rabbus samawati wal ardh, ya Hayyu ya Qayyum, ya Muhyi ya Mumin, ya Razzaq ya Fattah ya Alim, ya Hakim, ya Qudus ya Salam. Ya Allah, izinkan ya Allah tangan kami hamba-Mu yang hina dina ini, ya Allah, tubuh kami yang banyak melakukan dosa dan kejahatan, mata kami memandang yang haram, mulut kami bercakap perkara yang menyakitkan hati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hati kami yang sentiasa lalai mengingati-Mu, ya Rabb, tubuh kami yang tidak kami gunakan dalam ketaatan kepada-Mu, ya Rabb. Kami bermohon pada pagi ini, ya Rabb, kurniakanlah kepada kami semua nikmat mencintai-Mu, nikmat menjadi hamba-Mu yang beriman bertakwa. Kurniakanlah kami redha-Mu, ya Rabb. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Jauhkan kami daripada murka-Mu, jauhkan kami daripada neraka-Mu. Rahmati kami semua dengan keampunan-Mu, ya Rabb. Rahmati kami dengan redha-Mu, ya Rabb. Masukkan kami dalam syurga dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Pilih kami di kalangan hamba-Mu yang Engkau cintai, ya Rabb. Bangkitkan kami di tengah malam. Jadikan lidah kami lisan yang sentiasa basah berzikir menyebut nama-Mu, ya Rabb. Jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana fil lana
wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami, rahmati keduanya dengan keampunan-Mu. Wafatkan ibu ayah kami husnul khatimah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah tumpangi rahim ibu kami 9 bulan 10 hari, maka gantilah rahim itu dengan asma'ul husna-Mu ar-Rahim, dengan tempat yang paling baik, iaitulah syurga Firdaus-Mu ya Rabb. Engkau gugurkanlah setiap titik darah dan air matanya ketika saat melahirkan kami. Gugurkanlah dosa-dosa ibu ayah kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, setiap titik susu yang kami minum daripada ibu kami, yang menjadi darah daging kami di saat ini ya Rabb, gantikanlah ia dengan susu daripada syurga-Mu. Jadikanlah ia sebagai pahala dan kebajikan buat ibu kami selama-lamanya ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah setiap titik peluh dan keringat ayah kami, membesarkan kami, menafkahi kami, semuanya menjadi amal jariah. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau seksa ibu ayah kami yang telah pergi meninggal dunia dengan dosa-dosa mereka. Angkatlah doa anak-anak yang soleh ini. Tempatkan ibu ayah kami di raudhah min riyadil jinan, di taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami pasangan hidup, anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan keluarga kami, zuriat keturunan kami, zuriat yang mendirikan salat, yang bertakwa, beriman padamu ya Rabb. Maafkan dosa-dosa kami terhadap mereka ya Rabb. Kelalaian kami, kesibukan kami dengan dunia, kejahilan kami terhadap agama-Mu ya Rabb. Maafkan dosa-dosa kami itu ya Rabb. Buka pintu anak-anak kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, zuriat keturunan kami, ibu ayah kami ya Rabb. Masukkan hidayah-Mu dalam hati jiwa mereka. Jadikan kami semua hamba yang beriman bertakwa. Himpunkan kami sekeluarga dalam syurga Firdaus-Mu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah Ta'ala menerima doa-doa kita semua. Allah himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus-Nya insya-Allah. Berkasih sayang kerana Allah juga dapat syafaat. Dan marilah kita mulakan hari kita hari ini dengan tekad dan niat yang baru, memperbanyakkan amal soleh kita. Di samping kita menunaikan hak-hak persaudaraan, hak-hak kita sebagai seorang ibu, ayah dan anggota masyarakat, jangan kita lupa yang paling menjadi bekalan kita adalah amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ribuan kemaafan seandainya ada salah dan silap dalam penyampaian. Itu kelemahan diri saya yang banyak dosa dan maksiat. Mohon tuan-tuan dalam doa tuan-tuan, doakan sama saya dalam doa tuan-tuan, dan saya doakan semuanya insya-Allah ya, ukhuwah fillah, pasti akan dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jumpa lagi pada pagi esok. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تذكرون